Terima kasih kerana memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe dan aktifkan butang lonceng anda agar anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen anda kerana komen anda amatlah dihargai. Terima kasih. Mahkamah Rayuan hari ini memberi tempoh sehingga 9 September ini untuk Jabatan Peguam Negara AGC memutuskan sama ada mahu meneruskan atau menarik balik rayuan terhadap pembebasan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi terhadap 40 tuduhan menerima rasuah daripada Ultra Kirana Sdn Bhd UKSB. Panel 3 hakim yang dipengerusikan Datu Hadaria Syed Ismail yang bersidang bersama Datu Azman Abdullah dan Datu SM Komati Supia memutuskan tarik berkenaan kerana pihak pendakwaan masih berkira-kira sama ada menerima 2 representasi daripada Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi itu atau sebaliknya. Representasi pertama, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dihantar ke Jabatan Peguam Negara pada Januari tahun lalu, diikuti yang kedua dikemukakan bulan lalu. Hadaria berkata, beliau meluangkan masa beberapa hari untuk membaca rekod rayuan kes berkenaan yang voluminous atau terperinci. Saya tak sentuh kes lain, walaupun ada banyak kes lain, saya memang fokus untuk memahami keseluruhan kes itu daripada A hingga Z. Saya baca rekod rayuan daripada A hingga Z termasuk nota prosiding dan hujahan difailkan semua pihak. Memang memenatkan baca nota prosiding kes ini kerana sangat terperinci. Pemeriksaan balas seorang saksi mengambil masa beberapa hari dan nota prosiding panjang bukan ratusan tetapi ribuan. Memang saya teliti dan tidak mahu cakap banyak. Apabila pendakwaan pun tidak membantah penangguhan, saya nak cadang tarik pendengaran rayuan pada September dan tidak boleh beri sebulan dari hari ini. Nak tunggu jawapan untuk representasi dan pihak pendakwaan perlu masa menelitinya. Tiada guna beri tarik dari sebulan 2 bulan dari sekarang, 9 September 2024 untuk pendengaran rayuan. Saya nak catat ia sebagai tarik akhir. Apa-apa bicara pun tak boleh ada koma sahaja dan mesti ada nokta. Kereta pun ada brek, katanya. Terdahulu, Peguam Bela Ahmad Zahid Hamidi, Datuk Hisham Tepotek berkata representasi berkenaan yang dikemukakan kepada Jabatan Peguam Negara AGC pada Januari 2023 dan Februari lalu masih dipertimbangkan pihak pendakwaan. Anak guam juga perlu mempengerusikan mesyuarat Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah pada pagi ini, katanya. Seorang lagi peguam mewakili Ahmad Zahid Hamidi, Muhammad Noh, pula berkata pihaknya hanya menerima hujahan bertulis daripada pihak pendakwaan pada Khamis lalu selepas ia dimuat naik dalam sistem kehakiman. Kami mengambil langkah dan cuba membalas hujahan berkenaan dalam masa yang singkat. Kami juga menulis kepada mahkamah berkenaan perkara itu. Perlu masa yang singkat untuk menjawab hujahan pihak pendakwaan yang panjang dan memerlukan kajian sangat menyeluruh yang menyentuh banyak isu yang tidak dihujakan di peringkat pendakwaan di Mahkamah Tinggi, katanya. Timbalan Pendakwa Raya, Datu Muhammad Dusuki Mokhtar kemudian mengesahkan
tidak membantah penangguhan pendengaran rayuan berkenaan. Mohon diberi masa mencukupi untuk teliti isu berbangkit berkenaan dua representasi yang dikemukakan kepada kami, katanya. Pada 29 Disember 2022, pendakwaan memfailkan petisyen rayuan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi yang membebaskan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi daripada 40 pertuduhan menerima rasuah daripada UKSB untuk menyambung kontrak visa luar negara VLN dan pusat sehenti OSC di China. Pendakwaan mengemukakan 14 alasan tertumpu kepada dapatan fakta dan undang-undang yang dibuat oleh Hakim Datuk Muhammad Yazid Mustafa terhadap persoalan sama ada berlakunya pemberian dan penerimaan wang secara rasuah dalam kes itu. Hakim itu didakwa terkilaf daripada segi fakta dan undang-undang apabila memutuskan pendakwaan gagal membuktikan kes prima facie dan gagal menilai secara menyeluruh keterangan bagi membuktikan setiap elemen kesalahan dihadapi Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi selepas dibebaskan pada 23 September 2022. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi didakwa atas 33 pertuduhan menerima rasuah 13.56 juta Singapura dolar daripada UKSB untuk dirinya sebagai Menteri Dalam Negeri bagi melanjutkan kontrak syarikat itu sebagai OSC di China dan sistem VLN serta mengekalkan perjanjian kontraknya dengan Kementerian Dalam Negeri bagi pembekalan sistem bersepadu VLN. Bagi 7 pertuduhan lagi, pengurusi Barisan Nasional BN dan Presiden UMNO itu didakwa memperoleh untuk dirinya wang tunai 1.150.000 Singapura dolar dan RM 3.125 juta, 15.000 Swiss francs dan 15.000 Amerika Syarikat dolar daripada syarikat yang sama yang mengetahui mempunyai kaitan dengan tugas rasmi beliau. Beliau didakwa melakukan kesalahan terbabit di Sri Satria, Persin 16, Putrajaya serta Country Heights Kajang di antara Oktober 2014 hingga Mac 2018.